berjanji melengkapkan diri, ilmu peribadi murni, mengejar kemajuan, bangun peradaban, teknologi dan ilmuwan, berlandas ketuhanan. Ayo mari bersama berganti membina PBB.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah bagi baru berkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya, dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun, apa yang sudah terjadi kepada bumi? Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya, bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pemurah Maha Penyayang. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya, serta mencetuskan api dari telapak kakinya, dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh, sehingga menghemburkan debu pada waktu itu, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya.
dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak halaba. Patutkah ia bersikap demikian? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada di dalam kubur dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Osman Bang atas bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. InsyaAllah sebelum saya menyerahkan majlis kepada Tuan Haji Rosdi, suka saya ingin menerangkan sedikit latar belakang beliau. Mungkin ramai staf yang baru yang tidak berkesempatan dan tidak mengenali Tuan Haji Rosdi lagi. Tuan Haji Rosdi ini merupakan dulu sebagai saintis mineral di Perak. Kemudian setelah itu beliau dipanggil untuk berkhidmat di Ma'had Tarbiyah Islamiah Matri di Perlis sebagai guru di sana. Kemudian KTD menagih khidmat beliau di sini sebagai pengurus hal ehwal pelajar. Zaman saya student dulu sempatlah Tuan Haji Rosdi ataupun panggilan mesra kami Pak Cik Rosdi sebagai pengurus ehwal pelajar dulu. Dan kemudian sekarang beliau memiliki sebuah memiliki tadika kan, yang lebih kepada pendidikan awal ke anak, Little Up kalau kita tengok di Perlis, di Penang, dan memiliki silibus sendirilah. InsyaAllah beliau juga, kalau tak salah saya, beliau juga membantu untuk membangun modul ataupun silibus di pendidikan awal kanak-kanak di KTD lah, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin terus menyerahkan majlis kepada Tuan Haji Rosdi Baharom yang akan membincangkan tentang iman yang benar melahirkan tamayus ataupun perbezaan. Fadhal mashkura. Silakan Tuan Haji Rosdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Pertama-tamanya saya ingin marilah sama-sama kita merafakkan syukur kita kepada Allah SWT yang memilih kita untuk dapat terus hidup pada ketika ini, saat ini. Allah masih lagi memilih kita untuk kekal beriman kepadanya, melaksanakan ubudiyah kita hanya saja kepada Allah sahaja. Allah beri peluang kita melalui tarbiyah Islamiah hingga ke saat ini, dan saya ingin mengucapkan rasa terima kasih, merakamkan rasa terima kasih kepada pihak KTD kerana masih sudi menjemput saya. Ingatkan dah lupa dah.
dan tengok ada muka-muka yang kenal, ada Puan Malinda, ada Kamar Zaman, tengok nama Puan Harzun, selain daripada bekas-bekas pelajar Syahmi Osman Bak, tapi ramai juga yang saya tak kenal. Akhir sekali berkhidmat di hujung 2012, rasa baru lagi, tapi dah masuk 9 tahun dah tinggalkan bumi Kelantan. Bila Ustaz Osman Bak jemput, saya seronok, tapi dalam keadaan kurang sihat, dan tapi rasa bahagialah, walaupun secara maya saya tak pernah rasa saya ni keluar daripada KTD. Dulu selalu juga dijemput sebelum wabak COVID-19 ni, dijemput juga untuk program pelajar walaupun saya tidak berkhidmat lagi. Saya rasa seronok, pernah sekali bulan Ramadan beri kuliah sejam dalam keadaan demam, tapi KTD sentiasa beri saya tenaga lah, walaupun pada pagi ini tak begitu bertenaga sebab masih lagi sebenarnya bila makan ubat 2019 saya kena serangan jantung yang agak serius. Ingat dah Allah jemput dah, tapi ada banyak urusan, banyak dosa dan banyak tugas yang perlu dilaksanakan. Allah bagi tangguh, banyak kerja nak buat, insya-Allah. Jadi dan KTD ini sentiasa saya dengan isteri yang merupakan pensyarah KTD dulu, dan anak saya yang bongsu pelajar KTD. Jadi KTD ini sentiasa istimewa dalam hidup saya, sebagaimana juga Ma'had At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Walaupun saya di KTD lebih lama daripada di Ma'had di Perlis tu. Masalah kedua yang saya hadapi bila dijemput adalah tajuk apa saya nak sampaikan. Kerana audience dia, hadirin hadirat dia saya tidak begitu kenal. Tapi kerana penubuhan KTD ini adalah dengan tujuan yang sangat besar untuk melahirkan pribadi mukmin yang boleh berperanan membangunkan peradaban Islam. Walaupun tidak dicatatkan begitu, tapi itulah sebenarnya yang menjadi motivasi kita membangunkan KTD ini. Dan bila saya diberikan tugas oleh yang berbahagia Dr. Abdullah Sudin dan Profesor Emeritus Dr. Abu Hazam, bagi saya tugas khusus untuk membentuk para pelajar menjadi mukmin yang disiapkan dengan ilmu dan kemahiran untuk membangunkan negara dan masyarakat dalam acuan Islam yang syumul. Maka itu merupakan tugas yang paling besar, paling mencabar, dan saya merasakan, dan malah memang saya selalu bercerita juga kepada para pelajar, tidak ada tempat yang saya lebih banyak menangis dalam tugas ini selain daripada di KTD. Bila segelintir pelajar kita melakukan dosa-dosa besar,
yang saya anggap diri saya seorang ayah gagal kerana matlamat kita sangat besar, sangat murni. Tiba-tiba anak-anak yang saya didik, yang ingin saya bentuk, durhaka pada Allah. Memang nangis. Pernah minta letak jawatan pun kepada Dr. Balasuddin sebab membentuk manusia menjadi hamba muttaqin ini adalah satu yang sangat besar tapi sangat sukar di zaman ni. Jadi dengan premis yang beginilah saya ingin menyentuh tajuk iman yang benar melahirkan tamayus. Sebenarnya salah satu tajuk awal semasa saya hijrah kepada dakwah ni adalah tajuk dia ad-darurah at-tamayus. Rasa kegentingan, rasa terancam, rasa tidak selesa dengan realiti yang jauh daripada Allah SWT, kemudian perlunya perbezaan. Itu yang ingin, mungkin tajuk ni pun nak kena cover beberapa siri sebenarnya, tapi mungkin banyak mana masa yang diberikan saya cuba sampaikanlah insya-Allah. Salah satu hadis yang kami cuba hafal dulu semasa peringkat awal tahun 79, tahun 80. Ada yang hadirin ni yang tak lahir lagi ya. Pada ketika tu kami cuba hafal hadis ni pada Ustazah Radin. Minta maaf kalau sebutan tak begitu baik. Baca Al-Quran lain, baca hadis ni dia lain sikit. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan gharib dan ia akan kembali asing. Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu. Fatuba lil ghuraba. Ini yang membakar perasaan kami masa pelajar USM dulu dan di tempat-tempat lain pun. Dibentangkan bahawa mengenal Allah SWT sebagai Rabb dan Ilah kita dan melalui tarbiyah yang membolehkan kita memahami Islam secara syumul, memiliki perasaan ingin memperjuangkan Islam, dia merupakan satu yang sangat beruntung. Dan selalu kami sebut hadis ini, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang kelompok ghuraba, kelompok yang rasa asing. Dan 79, tahun 1979 dengan 2021 ni jarak yang sangat jauh. Dan bagi mereka yang benar-benar memahami Islam dan mencintai Islam, dia merasakan sangat gharib, sangat terasing daripada suasana Islam yang sebenarnya dan kefahaman Islam yang sebenarnya. Bila ada social media, kita akan nampak fikiran, pemikiran dan isi hati manusia itu kita nampak.
Kita dapat tengok dan kita sedih bila ada Facebook mengajak orang Melayu murtad, kata. Bukan sembunyi-sembunyi lagi. Sebab tu kata Ustaz Bakhtiar Nasir, dia kata ada beberapa racun yang akan membinasakan umat Islam sekiranya kita tidak berusaha sungguh-sungguh. Antaranya adalah yang secara menyeluruhnya kita panggil sekularisme. Dalam cabang sekularisme tu ada pluralism. Kemudian ada aliran-aliran lain yang bahaya. Tapi bagi umat Islam, dia ada sekularisme dan pluralism ni yang mengancam. Kerana dia tak tahu. Benda ini adalah racun-racun syirik yang akan, siapa yang berpegang dengannya akan terkeluar daripada Islam. Ini bukan masalah tidak pakai tudung, ini bukan masalah tidak solat, tapi ini masalah kehilangan iman. Dan bagi mereka yang sedang membesarkan anak mereka, terutama sekali yang ada anak remaja, inilah cabaran yang paling besar sekali. Oleh kerana tu kita nak kena rasa dulu, kita ni, pertama sekali, warga KTD ni kena rasa beruntungnya. Kita berada, kalau kita sekarang kita guna istilah yang paling popular adalah frontliners ni. Dalam nak membangunkan umat Islam tu, dalam nak membangunkan peradaban Islam tu. Kadang-kadang orang kata, daripada saya student lagi, ada orang kata, you are daydreaming. Ingat lah, saya dapat terbiar ni tahun 78, 79. Sebelum tu, bagi yang tak kenal saya hanya seorang pelajar teknologi mineral dan bekas pemain bola sepak saja. Tak ada background Islam. Tapi zaman kami ni, budak-budak tidak jahil sudut baca Quran, masih boleh baca lah. Zamannya, malam-malam masih pergi baca Quran lagi kan. Dia bukan macam sekarang. Kalau orang sekarang, kami selalu sembang kata, kalau jahil orang sekarang, jahil sungguh. Langsung tak tahu pasal Allah, langsung tak boleh baca Quran. Kan? Jadi apabila dapat terbiah itu, kita rasa yang kita nak buat. Islam ni kita nak berikan hidup kita. Kata salah seorang guru saya yang paling penting dalam hidup saya, almarhum Ustaz Dahlan, kata, kita kena lalu terbiah ni sampai iman ni rasuk hati kita. Itu kali pertama saya, tahun 79 tu dengar, rasuk ni dalam makna yang positif. Selalu kita kata rasuk ni kena rasuk jin ke kan. Tapi dia kata kita dirasuk oleh iman. Makna rasuk ni kita akan buat benda-benda yang luar biasa. Jadi kita yakin sungguh-sungguh sama ada kita akan capai matlamat-matlamat Islam. Kalau yang digariskan oleh Imam Hassan Banna itu ada 7 peringkat amal, daripada takwin fardi muslim, daripada pembinaan diri sebagai muslim, sampailah kita menjadi Ustaziatul Alam. Kita mendidik seluruh dunia ni. Orang kata kita dreaming. Tapi tidak salah kita meyakini satu keyakinan yang ada dalam Al-Quran yang telah ditunjukkan, dibuktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagaimana kalau siapa yang tahu dialog dalam cerita Turul tu, dia kata selagi matahari masih terbit, selagi itulah bantuan Allah akan sampai kepada kita. Kita yakin satu hari Islam akan mengatur dunia ni.
Sebelum Allah kiamatkan dunia ni, Allah akan beri kemenangan kepada Islam. Dan kita nak jadi sebahagian daripada mereka yang berusaha tu. Walaupun kita rasa sumbangan kita kecil. Walaupun kita kata KTD ni adalah satu institusi IPT yang kecil banding dengan yang lain. Tapi kerja yang kita laksanakan adalah kerja yang besar. Kita boleh lihat diri kita sebagai orang yang cari rezeki ataupun orang yang sebahagian dari pasokan membangunkan peradaban Islam. Ini yang kita nak kena rasa dalam hati kita. Jadi bila kita cakap tajuk kita tamayuz ini ataupun perbezaan itu, manhaj Islam yang unik melahirkan perbezaan. Satunya, tabiat Islam itu dia adalah ada keunikannya dan ada perbezaan. Dan ini akan membuahkan syakhsiah ataupun pribadi yang berbeza. Kalau tarbiyah itu dijalankan dengan betul dan mereka yang diterbiah itu menyerah hati sepenuhnya kepada tarbiyah itu, akan wujud, akan terbit perbezaan pada syakhsiah itu. Nanti kita akan bincang tentang, kalau ada masa, perbezaan. Dan untuk siapa yang berminat, tajuk ini saya ingin sampaikan daripada satu tajuk yang dibentangkan dengan sangat baik. Dulu dengar kuliah daripada Ustaz Dahlan dan Ustaz Abdul Hadi Osman, tapi saya jumpa bahan ini ditulis dalam kitab Mamarat Al-Haq, ditulis oleh Dr. Ra'id Abdul Hadi. Bagi siapa yang nak catat, Dr. Ra'id Abdul Hadi. Daripada buku ada 3 volume, yang terjemahannya ada 3 volume, Mamarat Al-Haq. Tajuk dia tamayuz. Jadi hakikat perpisahan dan perbezaan Islam dengan agama-agama lain ini memang telah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini menjelaskan yang sangat cantik bila ditafsirkan oleh Sayyid Qutb yang telah menulis dalam Fizilal. Dia mengatakan bahawa kemudian disampaikan secara menyeluruh tentang hakikat perpisahan dan perbezaan yang tidak mungkin dipertemukan. Islam dengan agama lain ini tidak mungkin dapat dipertemukan. Sebab itu pluralism merupakan satu yang orang nak cuba bina jembatan antara syirik dengan tauhid, antara Islam dengan kekufuran, antara al-haq dengan kebatilan. Ada orang berusaha untuk mencari titik pertemuan dan untuk bersama. Kita tak cakap dari segi pergaulan. Pergaulan itu kita akan dituntut untuk bergaul dengan masyarakat, dituntut untuk mendekati non-Muslim dan sebagainya. Dan kita ada pengalaman. Saya ingat lagi masa saya sebelum bertugas, sebelum saya bertugas dekat KTD, saya duduk bersama dengan yang dikasihi Ustaz Darus Sanawi. Dia kata, Akhi Rushdi, kita kena cari pengalaman menguruskan dan mendidik non-Muslim. Masa itu saya tak boleh nampak macam mana cari pengalaman nak uruskan, nak mendampingi, nak menguruskan dan mendidik non-Muslim. Tiba-tiba saya sampai ke KTD, bertugas di KTD, Allah hantar beberapa orang dari Sabah. Ingat Puan Malin, ingat lagi kan? Batch pertama yang bukan Muslim. Kalau saya ingat saya lah, mungkin sebelum tu adalah, tapi zaman saya itulah batch yang ramai, yang Stacy, Casey dan nama-nama lain yang tak ingat, tapi dan Allah susun 2 dari kalangan mereka itu Allah berikan hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. 2 pun kahwin dengan anak didik kita dekat KTD juga. Alhamdulillah. Jadi Allah beri kita peluang. Kan? Bila kita menguruskan mereka ni sampai peringkat yang saya tak pernah buat dalam hidup ni, iaitu minta Dr. Lahsuddin izin untuk bas kita hantar mereka ke gereja. Ini satu yang kita rasa sangat pelik kan. Tapi kata yang dikasihi Dr. Lahsuddin kata, itu hak mereka, tak apa. Peringkat awal ni
Mereka tak pandai lagi nak pergi, kita susun untuk mereka pergi. Kita layan mereka, bantuan kewangan kita beri dan sebagainya. Supaya ini dari segi bergaul dengan mereka. Tapi kita kena faham bahawa surah Al-Kafirun di antaranya telah memperjelaskan bahawa di sana terdapat perbezaan yang tidak mungkin disamakan, kata Syekh Qutb. Pemutusan yang tidak mungkin disambung dan ciri khas yang tidak mungkin dicampur aduk. Untuk kalian adalah agama kalian dan untukku adalah agamaku. Surah Al-Kafirun ayat 6. Saya di sini dan kamu di sana. Tidak ada sebarangan, tidak ada jembatan, tidak ada jalan. Permisahan total dan menyeluruh. Ciri khas yang jelas dan terperinci. Jadi di sini dah define dah. Kita yang mentauhidkan Allah, kita yang ambil Islam sebagai sistem hidup, berbeza. Ini yang kata tamayus tu berbeza dengan yang selainnya. Sama ada Muslim yang tak ambil Islam sebagai sistem hidup ke, sama ada Muslim yang tidak bersih. Akidahnya masih ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Sama ada Muslim yang tidak mau berpegang kepada akhlak dan peribadi Muslim yang mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka berbeza. Mereka yang nak ambil ni beza. Dan perbezaan ini bukan perbezaan yang diada-adakan, bukan perbezaan luaran pakaian, tapi ada banyak sudut, banyak ciri perbezaan tu yang kita mungkin, dan kita nak kena tahu juga proses untuk melahirkan tamayus, melahirkan perbezaan tu. Islam amat berbeza dari agama-agama lain, baik agama samawi, yakni agama langit, maupun agama buatan manusia. Islam berbeza dari agama-agama lain kerana Islam adalah din Allah. Islam adalah din Allah. Dia bukan milik siapa-siapa. Dan tidak berpunca daripada manusia. Dia adalah din Allah dan Allah kurniakan kepada manusia. Sampai akhir zaman. Islam adalah din Allah yang syumul dan untuk semua manusia dan sepanjang zaman. Islam juga berbeza daripada agama-agama lain kerana Islam adalah penutup bagi semua agama samawi. Dan semua agama samawi yang ada telah dicemari oleh akal-akal manusia dan nafsu-nafsu manusia dan telah jauh menyimpang daripada din yang sebenarnya. Oleh kerana itu manhaj Islam memiliki keunikan dan keistimewaan sendiri. Oleh kerana Islam itu unik, maka Muslim yang lalu terbiar Islam yang sebenarnya akan jadi unik juga. Sebab tu dia kata, tamayus ni dia beza dan dia unik. Dia berbeza, dia ada tamayus sebab dia unik. Dia lain. Dan masyarakat, kita perlu ada tamayus ini supaya masyarakat nampak. Sekarang ni jadi keliru dah, yang mana Muslim, yang mana non-Muslim, artis non-Muslim ke apa dan sebagainya, pekerja Muslim, orang yang solat tapi rasuah, orang yang menutup aurat di sudut tertentu tetapi melakukan perbuatan-perbuatan khianat di sudut yang lain. Jadi tidak ada konsistensi dari segi saksian, kerana saksiannya tidak terbina dengan manhaj Islam yang betul, yang benar. Tapi ini yang kita nak bina dekat kita ni. Yang tu yang mencabar. Kalau dia teknologi pun teknologi yang ditarbiah. Kalau dia bidang pengurusan pun bidang pengurusan yang tu, yang ada terbiah. Pribadi mukmin itu lahir bidang apa pun yang dia ikuti. Ini cabaran kita. Sebab KTD itu dibangun ke atas keunikan Islam itu. Keunikan manhaj Islam itu. Keunikan manhaj terbiah Islam itu. Dan kita nak laksanakan dia. Memang dalam kesibukan kita, dalam core subjek itu. Sebab itu kita ada pesat. Tapi perjalanan pesat pun nak kena betul-betul berjalan. Bukan indah di atas kertas, tapi benar-benar gitu. Dan aktiviti-aktiviti sokongan. Sebab dia tak mungkin dalam pesat saja. Tapi mesti ada aktiviti sokongan
yang membentuk pribadi mereka tu. Jadi saya pernah sebut dalam satu program kajian terbawi kan, disebutkan Imam Masal Banna pernah mengatakan akan aku himpunkan, saya tak dapat rujukan dia tapi ada berada Arab sebut, mungkin saya silap pun, tapi dia kata akan aku himpunkan pemuda-pemuda ini dan akan aku tutup tabir dan akan aku bentuk mereka, aku didik mereka, aku terbiah mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila mereka telah sedia, aku bukakan tabir ini, aku lepaskan mereka. Dan masyarakat akan tercengang-cengang melihat siapakah pemuda-pemuda ini. Inilah pemuda yang telah melalui proses tarbiyah acuan Al-Quran dan Sunnah. Yang unik ni, bila dia unik, orang akan beri perhatian. Masya Allah. Bukan sebab bajunya hijau ke serban dia. Cantiknya akhlak dia, dan akhlak dia konsisten, akhlak dia di pelbagai sudut kehidupan tu. Bukan waktu solat nampak soleh. Waktu lain, dia tidak berpegang kepada akhlak Islam. Dia bukan takut pada Allah dalam solat saja, tapi dia takut pada Allah di mana juga sudut kehidupannya. Kerana dia sedar bahawa Allah sentiasa melihat hatinya dan Allah lihat aktiviti-aktivitinya. Kesedaran muraqabatullah ini yang ingin kita tanamkan dalam pelajar-pelajar. Sebab tu saya kata pada isteri saya kan, kita bermula buat program kanak-kanak dekat Ipoh dengan Kak Perak. Kemudian Allah bagi kita pengalaman berada di Materi, di peringkat umur tu. Kemudian Allah izin kita pergi KTD di peringkat umur tu. Lepas SPM. Memang anak-anak muda dah. Dan datang seluruh Malaysia. Di Materi tak jumpa budak yang tak solat kata. Ini baru kita jumpa yang tak solat, yang macam-macam haru dia. Dia bubur stiker dekat motor dia, gambar tengkorak. Macam tu. Ada yang gedeben yang nak gaduh. Kan? Kita peluk dia kan. Kemudian dia kata, pakcik, kalau hak gedeben ni datang jumpa pakcik. Dia kata, ayah aksiden dia kata. Boleh pinjam duit tak? Kita bagi duit kat dia, suka dia. Lepas tu ada yang tak ada baju. Kan kita hidup bersama mereka. Kemudian baru kami buat projek mula semula daripada peringkat umur 4 tahun. Allah bagi pengalaman lain dulu. Saya kata ke isteri saya, cantik sungguh Allah tu. Kenapa kita tak buka tadika? Kami nak buka tadika ni tahun 93 lagi. Tapi Allah tahu kita tak bersedia. Sebab tu jangan kita gelisah dengan ketetapan Allah. Sebab kita berkeyakinan bahawa Allah itu Rabb kita yang mengatur seluruh alam ni. Yang mencipta dan mengatur dan menentukan segala-galanya. Dan Allah adalah Ar-Rahman. Allah adalah Al-Alim. Al-Hakim. Dia tahu. Sama ada kita bersedia atau tak sedia. Dia tahu keadaan kita tu. Rupanya perlu mengaji dulu dekat Ustaz Dahlan. Kena mengaji dulu dekat Dr. Ablasuddin. Macam mana nak urus? Baru tahu Puan Melinda. Macam mana tak ada duit. Kata. Dulu kita tadika nak bayar gaji ni. Ingat lagi kita mesyuarat pengurus-pengurus. Tak ada peti ni kan. Nak bayar. Baru sekarang ni baru saya tahu. Real. Bukan teori. Kena pula waktu PKP ni kan. Macam mana? Dan kami untunglah saja nak maklumkan. Cikgu-cikgu kami ni. Kecuali seorang lain semua KTD. Dan produk KTD ni memang terbaik lah. Kerana dia dah melalui proses tarbiyah. Bila kami sambung tarbiyah tu, dia bukan rasa bingung. Tapi dia rasa macam meneruskan saja. Jadi sebenarnya institusi itu hebat. Institusi itu unik. Institusi itu ada tamayus kerana pribadi-pribadi dalam institusi itu ada tamayus dia.
Bila dijadikan misi hidup, ini benda yang kita nak tanam dalam pelajar-pelajar kita. Misi hidup kita adalah untuk membangunkan peradaban Islam. Bahawa siapa yang tak ada misi ni, pada satu peringkat umur dia akan rasa galau, rasa resah, walaupun duit banyak. Sebab misi kelahiran dia tu tidak ditunaikan. Bila kita laksanakan misi ni, walaupun tak ada duit, walaupun kami sekarang ni menyewa semula, balik macam asal dulu. Pada umur 66 tahun, menyewa rumah. Tapi bahagia membentuk kanak-kanak dengan Al-Quran, dengan Tauhid. Tokoh-tokoh yang kita ceritakan adalah para Rasul. Bila kanak-kanak ini sebut pada isteri saya, cikgu-cikgu, nanti kalau kita masuk syurga, boleh jumpa tak Nabi Muhammad? Kata Abul Hasan Ali Nadawi, kanak-kanak ni jiwanya sangat bersih. Dia tak ada pretentious, dia tak ada nak cuba berlakon lah orang kata kan. Dia telus. Dia kata boleh tak jumpa Nabi Muhammad SAW? Isteri saya tanya, kalau jumpa nanti, insyaAllah kita akan jumpa. Tapi kalau jumpa nanti, nak buat apa? Dia kata nak peluk Rasulullah SAW. Kemudian nak kata terima kasih ya Rasulullah. Dakwah sungguh-sungguh kami yang jauh ni dapat Islam juga. Ada juga yang lebih lucu. Cikgu-cikgu, nanti kalau masuk syurga boleh jumpa Nabi Yusuf tak? Isteri saya kata boleh, insyaAllah kita boleh minta ke Allah jumpa Nabi Yusuf. Tapi kalau jumpa Nabi Yusuf nak buat apa? Nak tanya dekat dia, dalam telaga tu gelap tak? Mereka ni dibentuk character building ni dengan tokoh-tokoh dalam Quran. Ini bukan saya nak promosikan Little Up, inilah benda yang kita bawa. Tarbiyah Islamiah dalam Al-Quran, kita bentuk kanak-kanak tu. Sebab nak lahirkan tamayus tu. Kalau KTD setuju nanti nak kerjasama, kami nak berikan, tak ada bayaran apapun. Ini labor of love saja. Selama 91 sampai 2013 dia evolve jadi Little Up tu adalah ingin membentuk generasi yang boleh tadi kami sebut generasi Al-Fatih. Lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu bukan kelahiran yang tidak dirancang. Jadi kita nak lahirkan orang-orang yang unik, yang hebat ni, perlu perancangan dan pelaksanaan rancangan yang begitu teliti. Dan itu cabaran untuk KTD lagi. Walaupun dah bertahun-tahun kita di jalan, kita nak kena semak, kita nak tengok di perjalanan dia. Dan mereka yang sedang menguruskan ACP sekarang, cabarannya, itulah dia sebenarnya. Dan tarbiyah itu bukan ACP saja. Dalam kelas, di medan sukan kami kata dulu kan. Dan sungguh, bukan nak tu. Bila kami bawa, memanglah KTD ni miskin kan, bila masuk pertandingan sukan antara IPT di bawah naungan UTM, orang bawa contingent. Kita hanya bawa squad futsal saja. Orang pakai track suit, kita ada track top saja, seluar tak ada sebab tak ada duit. Itu pun ada orang derma kat kita. Seorang orang putih, reverted Muslim, beri duit kat kita. Kita bawa kontijen kita. Bila kami main baru satu game, urus dia tanya, yang ni KTD ke? Kami tak ada tulis apa pun KTD. Saya tanya mana tahu? Dia kata tengok syakhsiah tahu dah. Bila budak-budak perempuan datang, siswi-siswi tempat lain datang dekat-dekat dengan pemain kita, saya kata jaga mata. Nanti Allah haramkan kemenangan sebab tak jaga mata. Budak-budak kita duduk sama-sama kita saja.
Duk jaga syakhsiah. Ini bawa ke TD ni. Walaupun di medan futsal. Allah bagi kita dapat nombor 3 saja. Tetapi kita rasa dengan kontijen kita yang kecil tu, kita berjaya juga. Bukan menang piala, tapi bawa syakhsiah kita. Dan budak-budak kita setuju. Budak-budak kita setuju. Itu pendekatan kita. Dan saya memang sayang budak-budak bola tu. Bila saya sakit dekat Rawang, ada yang datang. Kemudian yang sangat menyentuh hati, pakcik, bila pakcik nak bagi ceramah, kalau tak ada siapa nak bawa, saya bawa pakcik datang. Dia bukan anak-anak haluan ke apa, ini adalah budak-budak luar yang tahu apa benda yang kita nak buat. Pakcik bagi tahu saja. Saya tak jauh sangat dengan pakcik. Ini hasil tarbiyah yang semua kita ni dan yang dah tinggalkan kita pun ada saham dia. Pemisahan ini sangat diperlukan untuk menjelaskan sains, tanda-tanda, rambu-rambu kita orang Indonesia. Perbezaan yang mendasar dan menyeluruh. Yang tidak mungkin ada sesuatu yang jadikan titik pertemuan di persimpangan jalan. Kita dengan jahiliyah, kita dengan sistem lain. Sistem yang bukan Islam ni tak ada titik pertemuannya. Di sudut mana pun, dasar persepsi kita, tasawur kita ataupun kita panggil persepsi kita, hakikat manhaj dan ciri jalannya. Sesungguhnya tauhid adalah manhaj. Sebagaimana juga kemusyrikan itu adalah manhaj yang berbeza. Tauhid adalah satu sistem dan syirik itu adalah satu sistem. Keduanya tidak mungkin bertemu. Tauhid adalah manhaj yang membawa manusia menuju Allah SWT tanpa sekutu baginya. Menentukan sumber darinya manusia menerima akidah dan syariah, nilai-nilai, tolok ukur adab dan akhlaknya. Tauhid itu menumbuhkan pribadi itu. Mereka yang mentauhidkan Allah dengan benar melalui tarbiyah yang menanam tauhid ini, dia akan membuahkan tamayus yang kita sebutkan ni. Cita-cita dia lain. Ini yang kadang-kadang sedih juga bila tengok dekat Facebook anak-anak kita yang memburu cita-cita sebagaimana juga non-Muslim. Misi hidup dia macam mana non-Muslim juga. Telah kabur fokus hidup tu. Ini yang saya doakan masa saya dalam kereta kena serangan jantung tu, ya Allah, urusan membentuk rijal dakwah ni tak selesai lagi. Beri izinlah. Beri tangguh. Supaya kerja ni boleh dilaksanakan. Beri sumbangan, bukan saya seorang kan. Tidak rasa saya seorang pun beri sumbangan. Sumber yang darinya seorang Muslim menerima semua hal adalah Allah. Kita menerima apa yang Allah telah tetapkan. Apa yang baik dari segi syarak, itulah pegangan kita. Apa yang Allah kata buruk, yang dalam syarak kata buruk, itulah yang kita tolak. Walaupun nampak indah, nampak cantik. Oleh kerana itu, seluruh kehidupan tegak dan berjalan di atas landasan tauhid ini. Di atas sistem tauhid ini. Tanpa tercampur dengan kemusyrikan dalam apa bentuk pun. Tamayus atau perbezaan ini terbit dari iman yang benar. Yang bertunjangkan tauhid yang bersih. Inilah kalau kita tengok istilah ni pun kan dalam buku Ma'alim fi Tariq itu, Syekh Qutb telah menjelaskan, dia telah menamakan para sahabat awal itu generasi Al-Quran yang unik. Para sahabat itu khairul ummah. Dan mereka itu bukan kebetulan. Mereka adalah, suatu Syekh Qutb kata, bila Allah sebutkan ukhrijat linnas ini, asalnya tidak ada. Kemudian dilahirkan. Boleh faham maksudnya kan? Ummah contoh itu adalah satu kelahiran. Kelahiran maknanya ada proses. Mereka masuk ke TD dalam keadaan macam-macam bentuk. Ada yang baik-baik juga. Tapi ada yang baik pun tapi kefahaman Islamnya tidak syumul.
Tapi bila mereka masuk, mereka lalu satu proses pembentukan untuk menjadikan mereka itu individu-individu yang kalau tak semua pun memiliki sebanyak mungkin ciri-ciri unik mukmin tu. Dan kita bawa mereka lalu jalan menjadi muttaqin tu. Dan menjadi mukmin dan muttaqin ini adalah pendakian yang sangat meletihkan dan menjemukan. Tapi ini yang kita nak kena lalu. Kita sendiri nak kena lalu sebagai yang menguruskan tarbiyah itu dan sedang melalui tarbiyah pun. Sebab tu mungkinlah tempat lain saya tak tahu. Tapi kita di ini ada letak kita di bagai peringkat. Antara hari yang saya suka adalah hari Rabu kerana ada halakat pondok. Di mana berhimpunnya saya Haji Hassan dengan pengawal-pengawal kita, pemandu-pemandu kita. Saya kata kat mereka, kita ni ada pondok juga, tapi pondok jaga. Bukan pondok pesantren tu kan. Dan kita sebut kat mereka. Kita lihat diri kita sebagai pemandu ke, kita lihat diri kita sebagai salah satu batu bata binaan Islam. Lepas tu kadang-kadang ayah pa ni, tak tahu ada lagi ke tak dia, ayah pa ni bersemangat dia contoh. Sebab dia rasa dia adalah sebahagian daripada bata binaan peradaban Islam tu. Walaupun dah tua, dia tu apa yang dia mampu, dia kata. Jadi mukmin yang sebenar adalah yang telah dan terus menerus melalui proses menanam, menyuburkan dan mengembangkan iman sehingga menjadi syakhsiah yang terjerma dalam kehidupan seharian kita. Syakhsiah mukmin itu adalah buah daripada proses tarbiyah tu. Ini buah dia. Mukmin adalah situation kita tu, keadaan kita tu. Dia adalah satu stesen, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah menyebutnya ini sebagai salah satu stesen. Daripada mukmin jadi muttaqin pula. Jadi kita bawa dia lalu proses pendakian tu. Dan sentiasa tak boleh kita berhenti dalam tarbiyah ni. Walaupun kita tinggalkan KTD ke apa, kita kerja lain dengan sebab-sebab tertentu, tapi proses tarbiyah tetap. Kerana tak mungkin mereka yang bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pendidikan itu tak lalu proses pendidikan. Tak mungkin. Jadi staf, pensyarah dan semua warga KTD perlu melalui proses ini, proses untuk lahirkan tamayus itu. Nak jadi mukmin yang menjadikan pribadi yang ada tamayus. Mutamayyizah dia panggil. Pribadi yang unggul, yang berbeza daripada masyarakat. Mukmin sebenar memiliki sistem akidah tersendiri, sistem ibadah yang tersendiri, sistem akhlak yang tersendiri, sistem kehidupan yang tersendiri. Dia memiliki cita-cita yang tersendiri, yang memiliki iradah, kekuatan hati, cita-cita, himmah yang berbeza daripada orang biasa. Sebab dia ada misi yang berbeza tu, maka dorongan-dorongan dia pun berbeza. Dia tidak mencari kekayaan, dia tidak mencari kesenangan, tapi dia mencari keredaan Allah SWT. Ini bukan slogan. Ini bukan slogan. Ini bukan kata-kata kosong. Kita boleh bubuh dekat dinding pun. Tapi ini benda yang kita tanam dalam hati itu. Jadi dah sampai pukul 11. Baru mula, insyaAllah. Saya minta ampun kepada Allah SWT dan minta maaf banyak-banyaklah. Kalau terlanjur kata-kata perkara yang tidak enak yang saya sebutkan. Tapi sekali lagi saya ingin sebutkan, saya rasa bahagia dan rasa beruntunglah pagi ini dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan warga KTD yang saya amat merinduinya, insyaAllah. Dan tak tahu Ustaz Mat ada ke tidak, kan? Orang yang apa Tuan Haji Muhammad Noor Husin, orang-orang yang dulu sama-sama duduk sembang, nampak ada Ustazah. Ya, insyaAllah. Jadi semoga Allah
istiqamahkan hati kita di atas jalan dakwah, dalam tarbiyah ini. Semoga Allah himpunkan kita semula di akhirat nanti, di dalam syurganya. Semoga hati kita sentiasa mencintai amal yang boleh membawa kita mencintai Allah SWT. Supaya kita boleh mencintai mereka yang mencintai Allah. Semoga kita laksanakan. Last point kami adalah, saya sebutkan pada guru-guru di tadika kami, tadika ini bukan tempat kerja. Tadika ini adalah mihrab cinta. Di sini tempat kita mencurahkan isi hati kita untuk dapat cinta Allah. Jadi orang yang dapat tarbiyah kat KTD boleh faham hakikat mihrab cinta ni. Walaupun nak kena polis lagi lah. Mereka budak-budak biasa. Kemudian masuk KTD 3 tahun. Tapi mereka nampak yang ingin kita buat bukan kerja-kerja biasa. Kita dipilih oleh Allah SWT untuk membina manusia yang Allah cintai. Dan dengan usaha ini, Allah mencintai kita pula. Jadi biarlah KTD juga jadi mihrab cinta kita. Mihrab ni adalah tempat ibadat yang kita khusus. Saya pergi ke benteng-benteng di Jordan dan di Anatolia. Sebulan saya travel, tempat-tempat kota-kota mereka itu, tempat benteng-benteng pertahanan mereka itu akan ada ruang itu. Mihrab mereka juga. Mereka tak pernah lepas daripada hakikat bahawa mereka berperang ke, mereka apa? Mereka adalah hamba Allah yang setiap saat mengharapkan pembelaan Allah, bantuan Allah dan keampunan Allah dan cinta Allah SWT. Semoga Allah mencintai kita semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira, diucapkan kepada yang bahagia Pak Syed Rosdi atas penyampaian sebentar tadi. Semoga dengan penyampaian tadi semakin merosoki iman kita dalam rangka untuk membina mihrab cinta di KTD ni, insya-Allah. Insya-Allah. Pak Syed Rosdi je untuk makluman semua, selain pada tu beliau dulu housemate saya, pernah tinggal serumah dengan pak cik kan. Dan pak cik tahulah Syami ni macam mana kan. Sahabat Ustaz Osman bagi kita minta saya jadi MC ni, insya-Allah boleh. Belum menolak kan, tapi insya-Allah boleh sebab pak cik juga housemate saya dulu di sinilah masa di KTD tu. Insya-Allah. Jadi mungkin ada apa-apa sebelum saya menutup majlis? Ada. Berikrar dan berjanji, melentangkan diri